A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini masih kita dapat dipertemukan dalam siri perbincangan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, tata tertib pembaca Al-Quran. Dan sebelum itu, suka untuk saya mengajak semua penonton supaya dapat yang belum subscribe YouTube channel TVM MBS dapat subscribe dan like serta share video ini. Mudah-mudahan dengan subscribe, like dan share anda dapat mencambahkan lagi usaha dakwah yang dilakukan oleh Masjid Muktafi Billah Shah. Hadirin mukminin sekalian, kita masih lagi dalam perbicaraan pada bab yang keempat pada kitab At-Tibyan ini, iaitu bicara tentang tata tertib guru Al-Quran dan muridnya. Dan kita masih lagi berada pada fasal yang kedua, iaitu yang diletakkan tajuk oleh Al-Imam An-Nawawi, iaitu bersihkan niat dari tujuan yang kotor. Pada siri perbincangan yang lepas telah pun kita membicarakan berkaitan dengan kepentingan untuk meletakkan keikhlasan hati melakukan setiap amalan, yakni sama ada sebagai seorang guru Al-Quran, mengajarkan Al-Quran dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala tanpa mengharapkan sebarang balasan dalam bentuk harta benda keduniaan, dan juga sebagai seorang pembaca Al-Quran melakukan amalan pembacaan Al-Quran bukan kerana menginginkan kepentingan dunia seperti kemasyhuran, pandangan daripada orang ramai, tumpuan daripada sahabat-sahabat, dan untuk mengangkat kebolehan diri sendiri dalam bacaan Al-Quran. Dan hari ini kita akan menyebut pula beberapa dalil yang didatangkan oleh Al-Imam An-Nawawi berkaitan dengan perkara ini, supaya kita meletakkan pengajian Al-Quran dan pembacaan Al-Quran itu bertujuan hanya kerana semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, dan bukannya bertujuan kerana tamak mendapatkan sesuatu ganjaran dunia yang mungkin dia menuntut akan ganjaran tersebut, ataupun dia mendambakan ganjaran tersebut apabila dia melakukan yakni bacaan Al-Quran ataupun pengajaran Al-Quran berkenaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man kana yuridul harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib, dalam surah Asy-Syura ayat ke-20. Maksudnya, barang siapa yang mengkehendakkan ganjaran dunia, nescaya kami akan memberikan kepadanya, namun nanti di akhirat dia tidak punyai apa-apa lagi bahagian. Wa na'udzubillah. Ini merupakan satu peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada sesiapa sahaja, terutamanya mereka yang berdamping dan beriltizam dengan Al-Quran, supaya kita tidak meletakkan ganjaran keduniaan itu sebagai matlamat utama. Ya, ada hadis Nabi SAW yang memberikan jaminan kepada sesiapa yang bermujahadah bersama Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, akan mencukupkan segala keperluan dalam hidupnya. Tetapi ia tidaklah matlamat keduniaan itu tidaklah boleh menjadi tujuan utama. Sama ada seorang itu dia ingin mengajar Al-Quran, dia guru Al-Quran, ataupun dia ini orang yang belajar dalam bidang Al-Quran, bercita-cita untuk menggunakan Al-Quran sebagai satu perkara untuk diperdagangkan. Ini sangatlah tidak dibolehkan dalam syarak. Kerana ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, sesiapa yang mengkehendakkan dunia, nescaya Allah Taala akan beri, tetapi di hari akhirat, na'udzubillah, dia tidak akan ada apa-apa lagi bahagian. Sama seperti intipati hadis yang kita bacakan di awal bab keempat ini, iaitu hadis berkenaan dengan niat. Kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya setiap perkara itu berdasarkan kepada niat, dan atas setiap perkara itu dinilai berdasarkan kadar apa yang diniatkannya.
Dan barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka dia akan mendapat pahala hijrah kerana Allah dan Rasul. Dan sesiapa yang berhijrah kerana dunia yang diinginkan ataupun wanita yang ia ingin nikahi, maka ia akan mendapat atas apa yang ia niatkan hijrahnya itu. Maka ini bertepatan dengan hadis Nabi SAW yang kita bacakan tadi. Sesiapa yang dia mengkehendakkan sesuatu, pasti Allah Ta'ala akan beri. Sunnatullahnya, dia akan berjaya sekiranya dia berusaha. Tetapi kita bimbang kerana kita hanya menginginkan bahagian ganjaran keduniaan, kita akan tidak ada apa-apa lagi bahagian yang kita boleh tuntut dengan Allah Ta'ala di negeri akhirat. Dan firman Allah Ta'ala lagi dalam suratul Isra ayat ke-18, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Maksudnya, barang siapa yang mahukan balasan yang segera, yakni di dunia, akan kami segerakan balasannya sehendak apa yang kami mahu kepada siapa yang kami mahukan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min a'radid dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah. Rawahu Abu Dawud. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, maksudnya barang siapa yang mempelajari sesuatu ilmu yang dimaksudkan ilmu tersebut untuk memperoleh keredaan Allah Ta'ala, lalu dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan suatu mata benda daripada perkara mata benda dunia, dia tidak mencium bau syurga di hari kiamat. Wa'iyadzubillah. Ini yang membezakan antara orang yang berjuang di medan pengajian agama, pengajian Al-Quran dan sebagainya, dengan mungkin mereka yang belajar di bidang-bidang bukan dalam kategori pengajian agama. Ya, sekalipun kedua-duanya melalui fasa yang sukar dalam pengajian, tetapi orang yang bermujahadah dalam pengajian Islam, pengajian Al-Quran, pengajian agama ini perlu memberi perhatian kepada hadis ini, kerana hadis ini memberikan ancaman. Nabi SAW memberikan ancaman. Sesiapa yang menuntut suatu ilmu yang maksud menuntut ilmu tersebut untuk mendapat keredaan Allah. Apa dia ilmu agama? Ilmu untuk mendapatkan keredaan Allah lebih dekat berbanding dengan ilmu-ilmu yang lain. Walaupun kesemua ilmu dalam dunia ini hakikatnya hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ilmu agama ini lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, mendekatkan penuntutnya kepada Allah Ta'ala, tetapi dia tidak mempelajarinya melainkan dengan niat untuk mendapatkan sesuatu daripada mata benda dunia, seperti wang ringgit, kemasyhuran, jawatan dan sebagainya. Maka na'udzubillah, kata Nabi SAW, dia tidak mencium bau syurga di hari kiamat. Kenapa? Kerana dia tidak menghayati akan ilmu yang dipelajarinya. Boleh jadi dia belajar sekadar untuk sijil, sekadar untuk mendapat pekerjaan, jawatan dan sebagainya. Walaupun kita tidak nafikan itu adalah penting, tetapi matlamat utama yang perlu disemak dalam hati adalah untuk mengangkat martabat ilmu itu sendiri. Walaupun dia tidak mendapat jawatan yang tinggi, tetapi dikekalkan disiplin ilmu, dikekalkan izzah, kemuliaan ilmu yang ada padanya, maka itulah yang diharapkan dapat menjadi penyelamat kepadanya di negeri akhirat kelak. Dan di sana ada banyak lagi hadis-hadis yang membawakan berita yang serupa. Antaranya daripada Anas, Huzaifah dan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhum, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba al-ilma liyumariya bihi as-sufaha aw yukathira bihi al-ulama aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Hadis rawahu Tirmizi. Maksudnya, barang siapa yang menuntut ilmu bertujuan untuk membanggakan diri terhadap orang-orang yang bodoh, ataupun untuk menunjuk-nunjuk dengan ilmu itu kepada para ulama, ataupun untuk memancing pandangan masyarakat kepada dirinya, maka tempahlah buat dirinya suatu tempat dalam neraka. Wa'iyadzubillah. Ini juga merupakan ancaman kepada orang-orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Maknanya sekadar untuk berjidal, sekadar untuk belajar sesuatu ilmu untuk berjidal, untuk berdebat dengan orang lain, menunjukkan ketinggian ilmu yang dia ada. Sangat bercanggah dengan sifat dan akhlak oleh imam kita Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Asy-Syafi'i, "Ma jadaltu ahadan
illa tamannaitu an yuzhirullahu al-haqqa ala lisani. Tidaklah aku berdebat, aku berjidal dengan seseorang, melainkan aku menginginkan Allah Subhanahu wa taala menzahirkan kebenaran di atas lidahnya, bukan lidahku. Itulah akhlak al-Imam Asy-Syafi'i. Sekalipun kita kenal al-Imam Asy-Syafi'i seorang ulama yang besar, tetapi al-Imam Asy-Syafi'i tidak meletakkan ketinggian dalam dirinya, dan dia menginginkan apabila dia berbincang, dia berbahas dengan seseorang, Allah Ta'ala menzahirkan kebenaran di atas lisan lawan perbahasan tersebut. Ini sangat bertepatan dengan akhlak Islam. Dan orang yang menuntut ilmu sekadar untuk menunjukkan bahawa dia yang benar, dia yang paling bagus, dia yang paling hebat, ini dibimbangi termasuk dalam ancaman hadis Nabi SAW yang kita bacakan sebentar tadi. Pengajaran hadis ada dua, iaitu pertama, berat sekali hukumnya bagi orang yang mengajarkan sesuatu ilmu kerana mencari keuntungan dunia. Dia letakkan harga sekian-sekian, sekiranya tidak dipenuhi harga sekian, tidak mahu memenuhi undangan pengajian dan sebagainya. Ini salah satu perkara yang perlu menjadi perhatian kepada para guru, kepada para penceramah, yang sepatutnya menjadi amanah kepada orang yang memegang ilmu, kepada orang yang pada jiwa, pada dadanya syarat dengan ilmu, menjadi amanah sebenarnya untuk kita curahkan kembali, kongsikan kembali ilmu tersebut kepada masyarakat walaupun tanpa ada bayaran. Tuan-tuan, seolah-olah disebut sebagai zakat ilmu. Kita dah mengumpul sebanyak ilmu yang mungkin, sampai masanya kita mencurahkan kembali kepada masyarakat. Zakat ilmu perlu ditunaikan. Sebab para salaf terdahulu melarang orang mengambil upah dari kerja pengajarannya, yakni pengajaran agama ataupun Al-Quran. Walau bagaimanapun ada qaul yang membolehkan dalam keadaan terdesak untuk mengambil sekian-sekian bayaran ataupun hadiah. Yang kedua, bagi orang yang ingin membanggakan diri atau menunjuk-nunjuk ilmunya, maka hukumnya lebih berat, hendaklah dijauhi akan kesemua itu. Ini merupakan kesimpulan daripada fasal yang kedua ini, supaya kita meletakkan niat yang ikhlas, niat yang suci kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan membersihkan, berusaha bermujahadah membersihkan diri daripada sebarang niat yang kotor, dalam erti kata bertujuan untuk memenuhi kehendak dunia semata-mata. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.